Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, tema kita kesihatan dan kebersihan. Tajuk kempen kebersihan pasar. Tarikh dan hari kita 25 hari bulan Julai 2021 iaitu hari Ahad. Standard pembelajaran kita 1.2.1 iaitu bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertatasusila mengikut konteks. Objektif kita pada hari ini, pada akhir pengajaran, murid dapat bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan secara bertatasusila. Okey anak-anak, seterusnya kamu boleh rujuk buku teks halaman 44. Okey anak-anak, cikgu keluarkan gambar ni dulu. Kalau kamu tengok dalam buku teks, kamu boleh nampak ada gambar macam ni kan. Okey anak-anak, kita tengok, kamu boleh baca. Okey, cikgu baca dulu ya. Kempen kebersihan pasar. Majlis Perbandaran Jasin Melaka telah melancarkan kempen kebersihan pasar pagi dan pasar malam. Kempen ini untuk memupuk sikap bertanggungjawab terhadap penjagaan kebersihan. Pegawai penguat kuasa akan membuat rondaan melalui kempen ini. Pengunjung dan penjaga peniaga diberi dua pilihan. Okey, anak-anak, kamu tengok. Okey, dekat sini Majlis Perbandaran Jasin. Okey, dia telah mengadakan kempen kebersihan pasar lah. Okey, pasar pagi dan pasar malam. Okey, tujuan kempen ini diadakan adalah untuk memupuk sikap bertanggungjawab terhadap penjagaan kebersihan. Okey anak-anak, kalau kamu tengok, sekarang kalau kamu tengok bila kita pergi pasar malam ataupun pasar hari, pasar pagi, kita perlu tengok kan makanan yang dijual, kemudian bila dah dimakan, plastik dibuang macam tu saja. Jadi tak ada sikap tanggungjawab langsung terhadap kebersihan. Okey, jadi Majlis Perbandaran Jasin ni dia ambil satu inisiatif untuk memupuk sikap tanggungjawab antara peniaga dengan pengunjung untuk menjaga kebersihan. Okey, jadi diberi dua pilihan. Sama ada pilihan yang pertama iaitu tong sampah akan disediakan. Okey, kalau nak pilihan pertama, tong sampah ni akan disediakan. Okey, kita minta lah tong sampah disediakan 2 ke 3 tong sampah disediakan dekat jalan pasar pagi dan pasar malam kan. Okey, jangan letak satu sahaja tong sampah. Kalau kita tengok, selalunya kalau dia letak satu saja tong sampah, selalunya tak cukup kan, sampah banyak kan. Jadi tong sampah tu akan penuh. Sampah yang selebihnya akan duduk kat mana? Kalau kamu perasan. Pandai. Sampah-sampah bila tong sampah penuh, orang akan letak dekat bawah kan. Jadi tetap tak mengamalkan kebersihan, betul. Jadi kalau nak sediakan tong sampah, akan sediakan dalam 2 ataupun 3 tong sampah. Okey, itu untuk pilihan yang pertama. Untuk pilihan kedua pula, pengunjung membawa plastik sampah sendiri. Maksudnya anak-anak, kalau pengunjung nak pergi beli barang, sayur ke, ikan ke, apa-apa, dia bawa daripada rumah dia sendiri plastik tu. Okey, contoh dia beli sayur kan. Okey, dia pergi beli sayur. Okey, kemudian dapat sayur, dia masukkan dalam plastik yang dia bawa. Macam itulah. Itu pilihan satu dan pilihan dua. Okey anak-anak. Okey, nanti kamu nak kena buat pilihan sama ada nak pilihan satu ataupun pilihan dua. Okey anak-anak, ini adalah latihan pertama kamulah anak-anak. Okey, kamu tengok latihan Sabtu ni. Murid dikehendaki memberi jawapan antara setuju atau tidak setuju dengan kaedah yang ditetapkan dan nyatakan mengapa.
Okey. Kemudian, kedua, murid perlu memberi penjelasan cara yang mana lebih berkesan antara pilihan satu atau dua. Okey, hantar jawapan kamu dalam bentuk mesej bersuara kepada guru. Okey, mari cikgu tunjuk macam mana. Okey anak-anak, tadi kita dah baca ke atas ni kan tentang Majlis Perbandaran Jasim Melaka kan. Okey, dia nak buat apa? Buat kempen kebersihan pasar pagi dan pasar malam. Betul? Dia bagi dua pilihan. Pilihan pertama atau pilihan kedua. Okey anak-anak, mesej bersuara apa yang kamu nak kena jawab, nak kena hantar dekat cikgu? Ni, nampak tak ni? Yang dia yang buat tanda dialog ni. Inilah kamu nak jawab ni lah nanti ni. Kamu nak jawab ni, kamu nak kena hantar dekat cikgu. Soalan ni mana? Ni soalan kat sini. Okey, macam soalan ni, yang pertama ni, dia ada dua soalan. Dalam satu ni ada dua soalan. Yang mana tu? Okey, tengok kat sini. Mula-mula dia tanya, bersetujukah? Lepas tu, mengapa? Okey, mari kita tengok. Okey, yang pertama, kawan Farisha ni tanya, Farisha, bersetujukah kamu dengan kaedah yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Jasim tersebut? Mengapa? Okey, mula-mula kamu kena bagi tahu dulu. Kamu setuju ke tak setuju dengan kempen yang diadakan ni? Kalau tak setuju, kamu cakap tak setuju dan kenapa tak setuju. Kalau kamu setuju, kamu cakap setuju dan kamu jelaskan mengapa kamu setuju. Jelas ya anak-anak? Sebagai contoh katakanlah kamu rasa kamu setuju. Okey, kamu rasa macam setujulah. Okey kan? Okey. Jadi cikgu baca semula dialog ya. Farisha, bersetujukah kamu dengan kaedah yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Jasim tersebut? Mengapa? Okey. Jadi Farisha ni nak jawab. Kamu rasa apa? Okey, jadi kalau dah bersetuju. Okey, kamu akan jawab, ya, saya bersetuju dengan kaedah yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Jasim kerana dapat menanam sikap bertanggungjawab terhadap penjagaan kebersihan. Ni Farisha jawablah. Kamu jawablah bagi yang ni. Kalau kamu tak setuju, kamu cakaplah tak setuju. Kenapa pula tak setuju? Kalau setuju, cakap kenapa setuju. Macam itulah. Okey, soalan kedua pula kawan Farisha dia tanya. Bolehkah kamu jelaskan cara manakah yang lebih berkesan dilakukan? Okey, kamu jawab soalan nombor 2 ni. Kamu nak pilih yang satu ke pilihan kedua yang berkesan? Okey. Ikut kamulah kamu nak pilih mana. Andai kata kamu nak pilih nombor 2. Okey. Kamu cakaplah cara yang lebih berkesan ialah pengunjung membawa plastik sampah sendiri supaya dapat mengurangkan pembuangan sampah ke dalam tong sampah. Kalau kamu rasa yang ni, kamu jawab macam tu. Ataupun kamu ada jawapan lain, terpulanglah kat kamu. Kalau kamu ada jawapan lain pun tak apa. Kalau kamu kata cara yang paling berkesan adalah menyediakan tong sampah di kawasan pasar pagi dan pasar malam supaya sampah terus dapat dibuang. Ikutlah yang mana pilihan kamu. Kamu hantar mesej bersuara jawapan ni dekat cikgu ya anak-anak. Okey anak-anak, seterusnya latihan 2 kamu mudah je tulis ayat yang diimblakkan. Okey ni kamu salin balik ni. Spin ialah sejenis alat yang digunakan untuk menyokong anggota badan yang patah atau cedera. Selain itu, splin juga digunakan untuk melindungi otot yang cedera dan menguatkan pergerakan otot supaya lebih stabil. Okey, penggunaan splin dapat menggalakkan proses penyembuhan dan peredaran darah. Splin juga dapat mengurangkan bengkok dan mengelakkan kecacatan.
Di hospital, splinter termoplastik bahan yang paling sesuai untuk menyokong dan membantu usaha memulihkan anggota badan yang patah, terselir atau otot yang cedera. Okey anak-anak, jadi untuk latihan 2, penggayaan ni kamu tulis di dalam buku tata bahasa lah, salin balik ayat ni sahaja dengan tulisan yang cantik dan kemas. Anak-anak perlu diingatkan sebelum kamu buat apa-apa, kamu kena tulis tarikh dan hari. Okey, yang macam ni kamu kena tulislah tarikh dan hari, yang tu penting ya anak-anak. Okey anak-anak, jadi cikgu rasa sampai di situ saja untuk hari ini. Anak-anak, jadi latihan 1 tadi, kamu perlu hantar mesej bersuara dekat cikgu. Kamu kena bagi tahu kat cikgu sama ada kamu setuju ataupun tidak dengan kaedah yang ditetapkan. Lepas tu bagi tahu sekali sebab apa kamu setuju. Kemudian kamu bagi tahu juga kat cikgu cara mana yang paling berkesan, sama ada pilihan 1 ataupun pilihan 2. Yang itu kamu boleh hantar dekat cikgu melalui mesej bersuara. Okey, untuk latihan kedua, kamu boleh salin balik di dalam buku tata bahasa, tulis tarikh dan hari. Okey anak-anak, cikgu sukanya cikgu nak ingatkan kamu anak-anak, walaupun kita tidak bersemuka, kita belajar secara maya, cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan cikgu supaya cikgu boleh nilai kamu sama ada kamu faham ataupun tak faham. Okey, ingat ya anak-anak, dengan sekarang pandemik sekarang, pembelajaran kamu pun sangat-sangat penting. Okey, jadi cikgu harap sangat sebarang masalah apa jua yang kamu hadapi, untuk menyiapkan tugasan cikgu, kamu boleh hantar boleh mesej cikgu ataupun kamu boleh call cikgu. Bagi tahu kat cikgu apa masalah yang kamu hadapi. InsyaAllah kita boleh buat pertimbangan asalkan kamu dapat menyiapkan latihan cikgu. Jadi cikgu rasa sampai di situ saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.